Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan usia, berikan kita kelapangan, kesihatan, sama-sama berada dalam majlis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita ada kebaikan, ada manfaat dunia dan akhirat, insya-Allah. Yang pertama sekali, macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu, boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya, insya-Allah. Pagi ini insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab kita, kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi berada di bawah tajuk yang ke-24 daripada kitab kita ini. Saya ulang balik sikit tajuk yang ke-24 ni, saat lagi kita sambung huraian. Nah, yang mana tajuk ni kasar sikit bunyi pun kasar kan. Tajuk dia meminang dan merampas suami orang. Tajuk tu pun kasar bunyinya. Dan bab ni pun kita tak bincang lagi, kita tak bahas lagi. Kita baru bahas poin nombor 1 ya. Baik. Kita baca hadis dulu, kita baca terjemahan, lepas tu kita ambil kefahaman umum dulu, hadis ni cerita tentang apa, saya baru kita sambung poin huraian nombor 2 tu. Baik, cuba tengok sama-sama. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi kitabihi fi darin amin ya rabbal alamin. Tajuk ke-24, meminang dan merampas suami orang. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhabul hadits. Wa la tajassasu, wa la tahassasu, wa la tabaghadu. Wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtibi." Siapa yang ada kitab itu saya sebut dah, suruh tambah titik atas huruf ha tu, yahtibi, atas huruf ha tu tambah titik satu supaya dia jadi kha, yakhtibi. Wa la yakhtibi ar-rajulu ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatibu qablahu aw ya'zana lahu al-khatibu. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها أو كما قال رواه البخاري ومسلم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jauhilah sifat suka menyangka buruk, kerana sesungguhnya sangkaan itu adalah cakap yang dusta. Janganlah kamu mengintip, memasang-masang telinga dan berbenci-benci. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Janganlah kamu menjual jualan saudara kamu. Janganlah seseorang meminang tunang saudaranya sehingga saudaranya meninggalkannya lebih dahulu ataupun dia mengizinkannya. Dan janganlah seorang wanita meminta supaya diceraikan saudara perempuannya supaya dia dapat mencurahkan apa yang ada dalam pinggannya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ialah yang memberi rezeki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sebut dalam kuliah Maghrib awal dulu, yang mana hadis ini di antara banyak hadis ini merupakan satu daripada banyak hadis yang menceritakan kepada kita, yang bagi tahu kita tentang peraturan ataupun undang-undang, ataupun kita sebut cara macam mana nak membentuk keharmonian dalam masyarakat, macam mana nak bagi masyarakat ni duduk elok, macam mana nak bagi masyarakat ni duduk tak berkeli, macam mana nak bagi kampung, taman, negeri, hatta dalam negara sekalipun orang Islam ni boleh bersatu padu. Macam mana nak buat? Rupanya antara cara nak jadikan masyarakat ni bersatu padu, orang Islam ni duduk elok, tak berkeli, tak apa, antaranya perangai yang disebut dalam hadis ni perlu dijauhi, kena buang. Siapa boleh buang perangai-perangai ni, insya-Allah masyarakat akan hidup dalam keadaan baik kalau benda-benda ni dijaga. Kalaulah benda ni tak dijaga, pakat duk belah, langgak buat dan sebagainya, kita akan tengok masyarakat kira berkeli tak bebek. Dan sebahagiannya ada dalam hadis ni, bukan semua dah. Sebahagian perangai yang kita kena buang tu ada dalam hadis ni. Kita ambil faham umum dulu. Nabi SAW bersabda, jauhilah sifat suka menyangka buruk. Yang ni kita dah sebut hari tu, buang perangai suka buruk sangka. Ataupun dalam bahasa kita ni, buang perangai suka teka, suka buat andaian tapi hak buruk-buruk. Buang dulu perangai tu.
Teka ni buat sangkaan buruk ni apa Ustaz? Kita teka tapi tak ada bukti. Teka tak ada bukti. Ataupun lorak kampung kita ni duk rasa. Siapa hang tu, siapa masam kau tu? Tu keling aku tu. Tu berasa aku kata kat dia hari tu. Hang tahu mana? Rasa. Kita rasa. Kerana kita buat andaian, kita duk teka, kita duk faham ikut kepala kita sendiri tu. Rupanya buang dulu panggil tu. Awak yang senyap lagi sekali. Rupanya panggil ni kena buang dulu. Panggil suka teka, tapi teka hak buruk. Habis tu nak teka macam mana Ustaz? Terbalik dia, kena belajar teka hak baik-baik. Kena belajar buat andaian yang baik-baik. Yang Islam sebut sebagai husnuzan, baik sangka. Rupanya kena banyak baik sangka. Jangan duk banyak buruk sangka. Duk teka semua hak buruk-buruk. Mana apa benda jadi pun semua teka. Tapi dia teka hak buruk dulu. Bukti tak ada. Dia buat andaian tu, andaian hak tak elok. Ustaz, kalau ada bukti macam mana? Kalau ada bukti, itu bukan andaian lah. Kalau ada bukti, itu bukan teka dah. Ada bukti selesai. Ni cerita ni bukti tak ada. Dia duk rasa. Bahasa kita lorak Penang ni duk rasa. Nabi kata fa inna dhanna akdzabul hadis. Nabi kata haduk teka, haduk rasa hak buruk-buruk ni adalah cakap yang dusta. Lorak kampung kita, rupanya duk teka hak buruk-buruk ni tak betul rupanya. Tak betul. Kita duk rasa macam betul. Rupanya hak kita duk teka buruk ni tak betul. Bahasa mudah dia tu hak duk buat andaian buruk ni tak betul. Boleh no? Boleh faham tak? Lepas ni try kita pakat-pakat belajar baik sangka. Tapi saya dah sebut dalam kuliah hari tu, antara perkara yang Allah Ta'ala dah angkat daripada umat Islam, khususnya di akhir zaman ni, antaranya baik sangka. Baik sangka. Sebab tu kita hari ni tak ada baik sangka. Kita apa jadi pun depan kita teka buruk dulu. Saya buat contoh mudah-mudah sudahlah. Ada orang main depan rumah kita teka apa dulu? Orang yang kita tak kenal, dia main duduk depan rumah kita teka apa? Semua kita teka buruk dulu. Paling tidak teka apa Ustaz? Kita duduk teka. Tu duduk main tu, curi bah. Contoh. Kaitlah dengan contoh-contoh yang lain. Kita teka, tapi semua teka buruk dulu. Itu dah jadi satu suasana dalam kehidupan kita sekarang. Apa benda pun semua kita buruk sangka dulu. Kita tengok orang minta sedekah pun kita akan buruk sangka dulu. Tahu saya sikit bah. Ustaz, saya berhati-hati Ustaz. Kalau berhati-hati lain. Berhati-hati Ustaz, saya berhati-hati nak bagi. Okey, tak apa. Tapi ni dak Ustaz, dia duk teka dulu. Lepas tu yang syok ni habang pula. Oi, pergi tengok Ustaz orang depan tu. Curi bah. Dia boleh habang dekat orang lain pula supaya apa? Suruh pergi tengok sebab takut pencuri. Tu mahal. Janganlah kamu mengintip. Jangan hantar spy. Memasang-masang telinga. Jangan duk pergi pasang telinga, duk pergi perembang telinga, duk pergi korek pelan-pelan. Jangan. Dan berbenci-benci. Maksudnya jangan berkelahi lah. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Nabi sebut dalam hadis ni, buruk sangka, mengintip, perembang telinga, keli. Nabi kait semua sekali. Pasal apa Ustaz? Rupanya bila kita start buruk sangka, masa tu kita mula nak korek. Bila kita start buruk sangka, masa tu kita nak ambil tahu. Masa kita start buruk sangka, masa itulah kita akan khatiak buat sesuatu supaya hak sangkaan kita tu jadi betul. Kita duk korek, ambil tahu, pusing sana, pusing sini, tanya sana, tanya sini, buat kau tu, buat kau ni. Lah kali jadi apa Ustaz? Kali. Punca dia apa? Buruk sangka Start dari situ. Dan lepas tu tambah pula, kita mula sebarkan kemarahan sangkaan kita tu, kita duk teka-teka tu, kita pergi sebar kat orang. Bila sebar kat orang, akhirnya berkeli. Poin dia betul ya. Punca dia buruk sangka tu lah. Dia akan main rawit habis. Tu yang lah duk berkeli pun kadang macam tu. Duk cari pengaruh nak bagi berkeli pun macam tu lah. Hidup menyembang petang duk cerita macam ni, macam ni aku ni jumpa tu imam tu senyum pun dah apa tu imam saja. Padahal dia teka kan. Kawan hak dengar, oh ya kau betul aku pun hari tu macam tu lah. Nampak dia tambah-tambah lah kali jadi tak elok dengan imam tersebut. Ni contoh. Start dia apa? Buruk sangka tu lah.
Lepas tu yang mengaji sama lah. Sekali Ngam cakap ni, kita try tengok. Lepas ni, cuba belajar baik sangka dulu. Cuba teka hak baik tu dulu. Walaupun kita hidup pada satu zaman, yang hari ni, zaman, pasal mudah kita sebut, orang yang jahat makin banyak. Tak apalah. Jangan lupakan ada orang yang bersedekah. Ada pernah dengar cerita kan? Sedekah silap. Sedekah silap. Dia tetap dapat ganjaran. Apa salahnya kita belajar baik sangka dengan orang. Mudah-mudahan baik sangka itu menjadi doa pada orang jahat untuk jadi baik. Baik sangka kita tu menjadi satu permohonan kita pada Tuhan. Mudah-mudahan orang yang tak baik ini jadi baik pula. Nak tahu? Baik sangka lah. Selesai. Nabi sebut, janganlah kamu menjual jualan saudara kamu. Ni juga satu di antara budaya yang perlu dibuang. Nyekik ni pun kena buang. Nak bagi hidup elok-elok, buang nyekik ni. Nyekik apa Ustaz? Lorak kampung kita panggil jangan potong line. Hidup dalam urusan dengan manusia, jangan, khususnya dalam jual beli lah, jangan potong line orang. Orang dah buat urusan jual beli, urusan jual beli, kita pergi potong line. Kita kata duk beli apa, duk jual apa kat dia, duk beli apa kat dia. Tak payah beli kat dia, dia mahal. Beli kat aku murah. Sedangkan urusan tu dah siap dah berjalan dah. Kalau dalam perundingan tak apa, duk menyimbang lagi tak apa. Ni siap dah. Kau tu setuju jual, kau ni setuju beli. Siap dah pun. Tengok main potong line. Pokoknya potong line tu tak boleh. Ingat saya buat contoh hari tu dalam kuliah maghrib. Siapa yang hadiri kuliah maghrib hari tu? Kan kita buat contoh macam ni. Saya jual tanah. Buahlah tanah dekat Teluk Kumbak. Contoh, walaupun saya tak ada tanah Teluk Kumbak tu. Contoh saya jual tanah kat Teluk Kumbak 1 juta. Cik pun 1 juta. Ada orang mai beli tanah tu. Saya pun setuju jual, dia pun setuju beli. Sembang apa semua siap. Setuju lah ni. Kan? Dia pun bagi duit dan sebagainya. Kira selesai lah. Kira proses tu selesai lah. Kira dia jual, dia beli, saya pun dah setuju jual. Mau siap dah. Tiba-tiba petang tu ada orang telefon. Ustaz ada jual tanah ha? Ada jual tanah kat Teluk Kumbak tu, jual lah. Dah saya tak duduk belah ni, saya jual. Ustaz jual berapa? Jual 1 juta tak mahal pun. Cium 1 juta je. Jual 1 juta. Kawan hak tengah ni kata apa? Loh, Ustaz jual berapa 1 juta Ustaz? Ustaz jual lagi? Jual dah. Dia kata Ustaz cancel pula. Ustaz cancel tu. Saya beli kat Ustaz 2 juta. Saya beli kat Ustaz 2 juta. Ustaz pergi cancel, bagi balik duit. Minta apa Ustaz? Cancel. Ustaz jual kat saya. Saya ambil 2 juta. Agak-agak cancel lah. Kalau saya cancel, saya jahat. Hak ni Ustaz, hak main potong line tengah ni offer sampai 2 juta ni. Tujuan dia offer tinggi pasal apa? Pasal dia nak dapat. Dia main potong line, dia nak dapat benda tu. Ni jahatnya orang. Siapa buat perangai macam ni, jahat. Ada soalan? Kau pakat buat dah ke macam mana? Oh jangan buat, jangan. Mua tu keli belakang tu memang keli tu. Ustaz, lah kali apa jadi Ustaz? Saya pula pergi cancel hak 1 juta tu. Kan? Main-main dengar kata Ustaz, saya minta bagi balik duit 1 juta kat dia. Tengok lepas 2 minggu saya pergi jual kat hak 2 juta dia pula. Lepas tu hak 2 juta dengan 1 juta jumpa pula. Keli. Dia nak jadi buah keli tu. Macam tu memang keli. Main potong line tengah, beli, tawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Hak ni jahat. Boleh? Ataupun saya jual barang. Saya pergi jumpa orang tu kata, beli tanah. Orang beli tanah berapa? 2 juta. Lah, berapa nak beli 2 juta tu? Mahal tanah tu. Main ambil tanah tepi rumah saya ni. Saya jual 600,000. Lali-lali potong. Saya pergi potong line. Saya tawar dengan harga yang lebih rendah supaya orang beli kat saya. Orang cancel beli kat orang lain, orang main beli kat saya. Ini pun dikira potong line. Dua-dua jahat. Siapa buat, pergi minta maaf balik dekat mangsa hak pernah kena. Siapa buat, pergi minta maaf balik. Buat nanya orang. Awak cara tu macam dekat duk menung jauh. Pergi nampak ke? Jangan buat lah. Abang tu lah, jangan buat lah. Kalau dah buat, pergi minta maaf balik. Lepas ni jangan buat dah. Tak boleh tu. Macam tu tak boleh. Potong line macam tu tak boleh. Baik, sambung.
Janganlah seseorang meminang tunang saudaranya sehingga saudaranya meninggalkannya terlebih dahulu ataupun dia mengizinkannya. Yang ni nanti kita akan bahas isu tunang. Hak tadi tu saya ulas siap-siap sebab nak pemudahkan suasana. Hak ni sekali kita akan bincang antara benda yang kena jaga, antaranya isu pertunangan. Hak ni saya rasa tak ada masalah kot. Masyarakat kita faham. Bila orang tu dah jadi tunangan orang, perempuan tu kalau jadi tunangan orang, kita tak boleh kacau dah. Saya rasa masyarakat faham tu. No? Hak tu lagi kita bincang. No? Dan termasuk juga yang terakhir, janganlah seorang wanita meminta diceraikan saudara perempuan supaya dia dapat curah apa yang ada dalam pinggan. Hak ni kita akan bahas tentang tajuk rampas laki orang. Macam mana yang kata rampas, macam mana yang bukan dikatakan perampas. Kita bincang. No? Sekali kita bincang dalam huraian. Baik, cuba tengok poin nombor 2 dulu. Sekarang ni kita nak baca huraian tu. Baik. Poin nombor 2, perkara-perkara seperti mengintip. Tak spy lah. Memasang-masang telinga. Maksud dia duk pombang telinga, guna mata, mulut, duk pergi tanya orang dan sebagainya. Perkara seperti mengintip dan masang-masang telinga, mencari aib orang, menghebahkan aib orang dan memberitahu kejahatan yang sepatutnya disembunyikan adalah dilarang. Benda ni tak boleh. Kita start buruk sangka, kita ada pergi korek. Bila korek memang jumpa. Siapa pun manusia semua sama ya. Semua ada benda aib, semua ada. Bila masing-masing ada benda aib, kita pula duk pergi korek lagi. Korek. Memang jumpa. Kalau korek memang jumpa. Tak payah bincang panjang. Ustaz, saya duk pergi korek Ustaz. Memang jumpa. Hak tu biasa manusia. Semua manusia ada buat salah. Jadi bila korek memang jumpa lah. Rupanya perbuatan duk korek tu tak boleh. Sebab tu kalau duk korek sangat tak bagus. Sebab tu kadang kita menyembang orang kan. Orang cerita tentang masalah kawan tu. Orang cerita masalah orang. Kita korek balik. Cerita kita dengan dia. Orang tu ada masalah dengan siapa-siapa. Duk main cerita kat kita. Kita waktu menyembang tu, kita pergi korek masalah dia hak tahun 1970-an, 80-an, 90-an. Zaman kita muda dulu. Kita ada kerisi juga dengan dia. Kita pergi korek hak lama. Korek buat apa? Hang kena tu. Aku dulu macam tu lah. Bila aku muda tu, dia ni memang daripada muda lah. Yang dia pergi korek teruk tu buat apa? Orang yang menutup aib orang lain, Allah Ta'ala akan tutup aib dia dunia, akhirat. Orang yang hidup atas muka bumi, aib-aib orang ni dia banyak tutup Ustaz. Dia banyak simpan. Walaupun dia tahu dia banyak tutup, Allah Ta'ala akan tutup benda-benda aib yang ada kat dia pula. Atas dunia Tuhan tutup, akhirat Tuhan tutup lagi sekali. Double Tuhan tutup. Orang hak jenis atas dunia suka buka lagi orang. Buka. Orang ni atas dunia Tuhan balas dah. Aib dia nanti Tuhan buka pula. Hatta aib tu hak dia simpan lama dah. Lama dah dia simpan Ustaz. Tapi dia pun lupa. Tapi orang lain ingat lagi. Orang lain buka balik aib dia lama-lama. Lain kali tersebar balik aib dia lama-lama. Tu ya. Ini pilihan atas tangan masing-masing ya. Tu kena jaga. Nah, sebab tu yang mengaji pagi ni jaga benda ni. Lepas ni kalau boleh aib orang, benda yang menjadi benda malu, orang simpan. InsyaAllah Tuhan simpan benda hak malu hak kita pula. Kita pun ada benda yang kalau bongkar malu. Kalau orang buka malu. Kalau orang sebut malu. Kalau orang cerita balik, kita rasa segan. Memang malu. Kita simpan hak orang, Tuhan simpan hak kita. Kita gatai buka hak orang, Tuhan akan buka hak kita pula. Dunia, akhirat, double pula kita kena. Tu ya. Poin dia kat situ ya. Ustaz, kalau saya buka aib tu Ustaz, ada tujuan Ustaz kalau ada tujuan, tu bab lain. Ustaz, saya buka ni sebab nak selesai masalah. Tak apa. Saya buka ni pasal nak suruh ada tindakan, satu-satu tindakan diambil. Tak apa. Saya buka ni pasal nak tahu hukum. Itu kita mengaji dah dulu. Hadis yang kedua, tak silap saya. Kita buka aib orang, tapi ada tujuan. Ada tujuan tak apalah. Ada tujuan tak apa. Yang tak bolehnya buka aib orang ni saja-saja buka. Saja buka bagi syok, cerita tambah. Kuat taruh atas bendi dua tepi. Jenis bagi nampak syok. Hak cerita tambah bagi nampak syok, ni tak boleh. Ni kena jaga sikit Baik. Kerana perbuatan itu semata-mata menimbulkan kerosakan pada orang lain. Sebab duk buka aib orang tanpa tujuan ni, kira nak pelingkup orang. Adapun mengintip dan memasang-masang telinga,
kepada perbuatan jahat yang mengganggu ketenteraman awam seperti mengintip pakatan jahat. Dia sebut pakatan jahat. Untuk bunuh, untuk buat zalim pada orang, maka ini tidak dilarang. Marah disuruh oleh syarak. Ustaz, cerita aib orang tak boleh, cerita buruk orang tak boleh, cerita benda orang nak buat, benda tak elok tak boleh, memang tak boleh. Tapi kalau benda tak elok tu orang nak buat benda tak elok, boleh tak kita cerita kat orang? Itu boleh tak? Cerita aib orang, kesalahan orang tak boleh. Tapi kalau orang tu duk rancang nak buat tak elok, duk rancang nak buat mudarat, duk rancang nak buat jahat, nak rosak siapa harta orang ke, maruah orang ke, nyawa orang, hak jenis nak memudaratkan orang, hak ni kita boleh cerita kat orang. Boleh abang, tak ada masalah. Saya benda jahat, ayah masuk mesyuarat. Dalam mesyuarat tu dia berbincang nak buat benda jahat. Bukan buat benda baik Ustaz, benda jahat tu Ustaz. Contohlah, ni contoh. Masuk mesyuarat masjid. Dalam mesyuarat masjid tu Ustaz, hak duduk dalam mesyuarat tu semua geng tak mau mengaji. Contoh, geng-geng tak mau mengaji. Lepas tu, bukan tak mau mengaji, geng-geng panas punggung bila mengaji. Sambil duduk dalam mesyuarat tu, pakai duduk bincang. Ni, kita ustaz duk main mengajar tu, ustaz sekian-sekian tu, dia duk cakap betul, tapi dia outspoken lah, dia cakap terus lah. Boleh lah kita cantai bang dah. Contoh macam tu. Tu benda tu tak elok tu. Dia panas telinga sebab kena tak hidung dia bah. Ustaz tu cakap benda betul, dia panas tengok ni, kita cantai bang ustaz tu. Kita ada seorang dalam mesyuarat tu. Boleh tak kita keluar, kita bagi tahu pada orang lain ustaz? Boleh tak kita bagi keluar, kita bagi tahu pada orang sebab depa rancang nak buat benda tak elok. Tu suul adab. Adab teruk dengan tok guru. Boleh tak kami keluar khabar ke orang? Itu khabar malah disuruh syarak. Keluar khabar. Itu boleh cerita supaya ada tindakan. Saya buat benda jahat. Faham ke saya duduk cerita? No. Kalau ada rancangan nak buat jahat, tu kena khabar. Tapi kalau benda aib tu hak lama, dia pun dah tobat Ustaz, dia pun tak buat dah. Wajib kita semua yang main mengaji ni tutup aib orang tu. Selesai. Baik, sambung. Poin nombor 3. Jangan berbenci-benci dan berseteru sesama muslim. Berbenci itu maksud dia berkelahi lah, senang bahasa. Jangan berkelahi. Duk marah, jangan duk berkelahi lah. Dan berseteru, maksud dia bermusuh. Jangan duk berkelahi, jangan duk bermusuh sama-sama orang Islam. Sama-sama Islam yang duk berkelahi teruk kan. Agama Islam mengarahkan supaya orang mukmin menjadi bersaudara. Islam nak orang beriman ni semua jadi macam bersaudara, jadi macam adik-beradik. Orang beriman ingat hidup macam adik-beradik. Ni yang main mengaji semua ni. Kalau boleh, betul, kita semua orang Islam, betul. Kita semua walaupun bangsa Ustaz, samalah kita berbangsa Melayu lah. Ni semua bangsa sama Ustaz agama sama. Rupanya agama kita ajak kita dah agama sama ni, hidup kalau boleh biar hidup macam adik-beradik. Bukan hidup macam sama-sama orang Islam saja. Hidup macam adik-beradik. Adik-beradik ni lebih kurang tu tolak ansur ya. Adik-beradik ni, nama adik-beradik lebih kurang ni kira halal ya. Adik-beradik ni semua adik-beradik. Jadi bila adik-beradik, hidup macam adik-beradik. Faham tak bahasa apa? Dia sebut saudara-saudara, kita tak faham kan? Adik-beradik. Orangnya orang Islam sama orang Islam ni semua adik-beradik sebenarnya. Kita semua adik-beradik. Sebab tu ingat orang Islam, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Kita kalau atas dunia jadi adik-beradik, sampai dalam syurga kita akan jadi adik-beradik. Lepas tu adik-beradik kali tikam sama-sama adik-beradik. Adik-beradik kali ngumpat sama-sama adik-beradik. Pakat-pakat jagalah maruah adik-beradik. Adik kita buat merapu. Adik kita contoh ambil dadah ke apa ke. Ada kita nak pergi habaq semua orang. Ni adik saya ni macam ni, adik saya ni macam ni, adik saya ni macam ni. Tak ada. Kita lagi boleh, aci boleh ni kira nak tutup ya, aib adik kita tu. Kalau boleh tak mau bagi siapa pun tahu. Pasal apa Ustaz? Pasal malu Ustaz. Adik saya kalau orang tahu, dia malu, saya lagi malu Ustaz. Kita kalau boleh, pulun khatiak tutup. Macam tu lah adik-beradik. Ayah-ayah, ibu-ibu duduk Sungai Tiram. Ni semua adik-beradik. Patutnya aib Sungai Tiram ni, takat Sungai Tiram lah. Tak payah orang keluar. Faham ke saya duduk cerita? Ni tak puas hati dengan siapa-siapa, tembak masuk dalam internet. Tak puas hati dengan orang tu, tembak masuk dalam internet. Contoh. Adik-beradik. Buat cara macam adik-beradik. Baik, sambung. Islam mengarahkan supaya orang mukmin menjadi bersaudara. Maksudnya duduk jadi adik-beradik yang terjalin dalam satu ikatan persaudaraan yang baik. Bersih dari sikap benci-membenci, bergaduh satu sama lain. Adik-beradik duduk elok lah. Bergaduh sikit-sikit biasalah adik-beradik. Lepas tu elok balik. Kan? Ayak dicincang tak putus. Kiambang apa? Kiambang
Macam mana tu? Berkembang hak tu saya pelah tak boleh-boleh lagi. Tak tahu sudut cakap saya. Tak apa. Saya simpanlah hak kembang tu, saya balik study dulu. Baik. Kerana itulah, sebab itulah hadis ini diiringi dengan satu arahan. Sebab tu kalau kita tengok hadis ni, Nabi iring, Nabi sebut dengan satu arahan yang menegaskan orang-orang Islam hendaklah menjadi hamba Allah yang bersaudara. Sebab itu lepas Nabi sebut jangan buruk sangka, jangan duk hantar spy, jangan duk pambang telinga, jangan duk keli, ujung tu Nabi sebut orang Islam duklah macam adik-beradik. Orang Islam, kamu ni adik-beradik, duklah macam adik-beradik. Buatlah orang Islam boleh macam adik-beradik kamu, duk bagi elok. Itu maksud dia. Di antara sebab-sebab yang boleh menimbulkan perasaan persaudaraan ini, macam mana nak bagi jadi adik-beradik, Ustaz? Macam mana nak buat bagi jadi adik-beradik? Ialah antaranya menjauhkan sifat zon dan prasangka, mengintip dan pasang-pasang telinga mencari aib orang. Tu antara cara dia. Nak bagi rumah tangga, minta maaf nak bagi masyarakat duk elok ni, rupanya kena buang perangai buruk sangka tu. Sebab tu ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji pagi ni, nombor satu, nak bagi, kita ambil sikit-sikit lah, nak bagi rumah tangga kita elok. Satu, nak bagi rumah tangga kita ni jadi elok. Nombor satu sekali, jangan buruk sangka. Satu. Satu. Yang kedua, kalau ada orang keliling kita yang mula buruk sangka, kita kena jadi ejen cantas buruk sangka. Tu ya. Kalau dalam rumah tangga kita ada orang hak nak buat keluar benda-benda hak buruk sangka ni, kita kalau boleh jadi ejen cantas buruk sangka tu. Contohlah, contoh simple. Ayah-ayah duduk dalam rumah, ambil keluarga tu. Ayah-ayah duduk dalam rumah dengan bini, dengan anak-anak. Bini kita duduk main habak. Bang. Mak bang siapa, marah orang tengok, tak cakap pun siapa. Nampak tu? Tu tanya dia, hantar tengok mana. Dia kata tadi cakap tak jawab apa pun. Marah apa? Hantar mana mak marah? Asal tengok muka cakap, tengok tak mau, masam, marah tu. Nampak tak? Dia mula, dia tak ada bukti, dia rasa. Jadi kita masa tu jadi ejen lah, cantas buruk sangka tu. Hang tanya tu, kan? Abang dengar tadi kata dia sakit gigi. Kan? Dengar abang dengar kata dia sakit gigi. Oh, dia sakit gigi kau. Sakit gigi tak apa. Nampak tu? Cantas. Kalau kita layan, lagi tebal buruk sangka dia tu. Kalau kita pun duduk topak, abang tadi sama orang jalan tengok senyum pun tak, marah apa tau. Lagi tebal dia punya sangkaan buruk dia tu. Akhirnya mula nak dia tak buat cantik, dia main sumbing tu. Tu dalam rumah. Anak sama anak, mak abang tu mak malas mak dia. Pasal apa? Duk rasa mak dia tu duk minum, duk ambil apa ketum pun mak. Hang tahu mana? Tak rasa mak rasa lah. Kalau ada bukti lain, rasa lah. Kalau boleh kita cantai. Pasal dia rasa. Kalau dia tak ada bukti mak, tengok dalam bilik botol yang banyak, hak tu bab lain. Kan? Rasa cantai. Kalau tidak, buruk sangka sama adik-beradik ni, sama anak-anak, dia akan jadi tebal lah. Tu ayah-ayah duduk dalam office macam tu tak? Bekerja, tempat kerja dengan kawan sekerja macam tu tak? Jangan buruk sangka dan jangan jadi ejen buruk sangka. Kalau ada bukti tak apa, bukti lain. Ustaz ada bukti, memang clear Ustaz bukti. Itu bab lain. Ustaz saya punya pegawai ni Ustaz, memang Ustaz dia ambil rasuah Ustaz. Ada bukti? Ada Ustaz, saya tolong pergi bagi rasuah kat orang lain. Oh, saya dia arah saya, dia suruh saya. Tu ada bukti. Itu bab lain. Hak rasa lah. Tambahlah dalam dunia, kita duduk dalam negara lagi buruk sangka kita lagi banyak. Tambah kalau dalam bab politik lagi banyak buruk sangka. Kalau ada bukti lain, bukti tak apa. Ni bukti tak ada, duk minta teka buruk tu yang minta maaf no. Ingat dulu, ni antara isu yang sampai hari ni saya pun duk tunggu juga 2 tahun lebih Ingat dulu dia pun duk bunyi isu 90 juta. Sampai lah tak tahu pergi ke mana isu tu. Tu salah satu contoh lah. Ada lagi contoh lain kait lah. Poin kita nak sebut, cerita macam tu sangkaan buruk, duk buat cerita tu fitnah lagi kuat atas. Akhirnya cuba tengok menyebabkan masyarakat jadi macam-macam. Contoh sama. Sementara itu kalau boleh siapa ada kitab tulis sikit kat tepi tu. Jangan buruk sangka. Satu.
Jangan buruk sangka. Tulis kat tepi buku tu. Dekat ayat yang kita baca tadi lah. Nombor 1, tulis jangan buruk sangka. Nombor 2, jadilah ejen memecah buruk sangka. Boleh tu. Maksud kalau ada orang yang berburuk sangka, duk teka buat andaian, kita tolong perak masalah. Baik. Tengok. Sementara itu, hendaklah pula diusahakan dengan jalan-jalan yang boleh menjalinkan tali persaudaraan dengan penuh kasih sayang, ihsan dan tolong-menolong. Kalau boleh, buatlah, carilah jalan supaya masyarakat ni duk elok, hubung kasih sayang, tolong-menolong, bantu-membantu sesama-sama Islam. Ayah-ayah yang mana ada kitab, boleh buat catatan ni. Ni antara formula yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi formula ni macam mana nak bagi elok. Duk dalam keluarga ke, masyarakat ke, negeri ke, negara, try buat benda ni tengok. Pasal baginda mula-mula sampai kota Madinah, ni antara ucapan sulung pemimpin agung kota Madinah. Nabi sampai Madinah, ni antara ucapan yang mula-mula baginda ucap. Ucapan ni sesuai nak bagi orang Islam ni duk elok, buat benda ni, insya-Allah elok. Nombor 1, tulis tu. Ada 4 perkara boleh menghubungkan silaturahim. Maksudnya kalau nak hubung silaturahim dalam rumah tangga ke, dalam masyarakat ke, dalam masjid, Sungai Tiram ke, dalam negeri ke, dalam negara ke, antara benda-benda yang boleh kita buat lah. Formula yang boleh kita buat. Nombor 1, tulis itu ucap salam. Ucap salam. Nombor 1, ucap salam. Ataupun dalam bahasa yang lain lah, tulis itu menegur. Tegur. Tu nombor 1. Ucap salam tu simbolik pada tegur lah. Tegur. Mana nak bagi rumah tangga elok, tegur. Betul tak? Kalau kita ambil rumah tangga lah, macam mana nak bagi dalam rumah tangga ni elok? Tegur. Tegur. Cara nak tegur Ustaz, bagi salam lah. Boleh kan? Berkali 2 minggu dah. Boleh. Assalamualaikum. Bini utang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab. Lepas tu nak elok kan? Bila dia mula jawab salam tu, kira nak elok apa tu? Walaupun ada berkeli sikit-sikit, tapi lepas tu dia akan jadi elok lah. Rupanya teguran tu. Ayah-ayah jumpa masyarakat. Assalamualaikum. Lama-lama elok lah. Lalu pergi rumah dah. Assalamualaikum. 1. Sebab baginda bersabda, usyus salam. Sebarkan salam. Yang kedua, tulis itu menjamu makanan. Menjamu makanan. Buat kurungan di belakang tu, tulis itu buat kenduri. Nak bagi masyarakat berhubung elok, nak bagi rumah tangga elok, apa semua ni, nak bagi masyarakat duk elok. Nombor 2, jamu makan, buat kenduri. Buat kenduri ya, buat kenduri insya-Allah. Tu yang ayah-ayah lama ni lama dah. Masjid berapa bulan, hari tu dah tutup lama, ni tutup lagi. Kalau kata takdir Allah, Allah Ta'ala bagi rezeki. Tapi ikut SOP lah. Lama dah tak jumpa, setahun lebih dah. Sama-sama anak Korea tak jumpa. Apa salahnya buat kambing golek 5 ekor. Nyengit berkat turun tengok. Tak pernah tengok pun tengok main mana ni. Tapi ikut SOP lah. Maksud dia buat ikut peraturan. Tapi kalau buat kenduri, tengok berapa ramai akan turun pula. Dah setahun tak kena kambing golek. Dia turun. Sebab ni lah antara cara nak bagi hubung silaturahim. Buat hak sedap pula, lagi ramai turun. Silat-silat hak Bangla duk Sungai Tiram pun kita kenal. Kan? Bangla duk Sungai Tiram ni kita bukan kenal pun, tapi jamaah raya dia mai boleh kenal. Panggil semua pula lagi cepat kenal. Dan tu contohlah 2. Yang ketiga Nabi sebut wasalul arham ataupun hubung silaturahim. Nombor 3, tulis itu. Tulis dulu. Sekali lagi kita bagi makna kurungan di belakang. Hubung silaturahim. Maksud dia apa Ustaz? Buat kurungan belakang tu, tulis itu ziarah. 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 Lama tak main, ziarah. Dia akan hubung silaturahim. Tu orang tua dulu kalau perasan, rumah adik-beradik, dia sedia api. Sedia api rumah adik-beradik. Pergi tidur sana 2 malam. Lepas tu balik. Sehari pergi tidur rumah abang di mana? Kuala Kangsar. Duduk sehari 2 hari boleh. Kalau orang tua-tua dulu suka kan. Tu dia panggil hubung silaturahim. Rupanya bila kita pergi ziarah tu, dia hubung silaturahim. Benda ni orang tua-tua dulu buat. Sebab tu orang tua-tua dulu ikatan persaudaraan dia pun kuat. Sama dia beradik dia pun kuat. Kita lah mana ada. Kita abang sulung kata, hampa tak main rumah aku, hampa main lah hampa adik.
Aku abang. Adik lah kena main rumah abang. Takkan abang nak pergi mengadak rumah adik. Kali masing-masing duduk di rumah. Makin lama makin jauh macam tu. Nombor 4, tulis itu, bangun bersolat malam. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Maksud dia bangun bersolat malam. Apa ustaz maksud bangun bersolat malam ni? Hak ni nombor 4, nak hubung silaturahim tak boleh ustaz ni. Saya macam ustaz kata tegur, saya tegur ustaz, tak larat tegur lah. Dia balas pun tak. Okey. Ustaz kata buat kenuri, saya buat kenuri menyengit, tak mai kau ustaz. Hatta masjid pun tak mai ustaz. Okey. Pergi ziarah. Saya pergi rumah dia ustaz seminggu sekali. Lalu singgah ustaz, sembang, ajak mai laduk sembang, mai lah masyarakat, mai lah campur dengan orang. Sampai sudah tak mai ustaz. Kalau tak mai, nombor 4. Apa dia? Buat kurungan dalam tu, tulis itu berdoa. Tu last. Berdoa lah. Katakan, ya Allah, aku dah khetiar dah nak bagi masyarakat aku ni dua elok. Tapi tak upaya. Aku serah padamu ya Allah. Aku dah khetiar dah. Ya Allah, aku dah buat dah bagi anak-anak aku ni. Aku khetiar dah buat. Tapi nak buat macam mana? Hubungan mereka tak apa cantik lagi. Kau pereloklah hubungan mereka ya Allah. Aku dah buat. Aku usaha setakat mana aku mampu. Aku serah padamu ya Allah. Itu nombor 4. Boleh dapat sekat tu no? Bakat-bakat ambil ya. Beringat. Baik, sambung. Tepat seperti yang dimaksudkan dalam sebuah hadis yang lain, demi Allah, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Kamu tidak akan beriman. Siapa ada kitab, tolong catat sikit. Dan kamu tidak akan beriman sehingga apabila kamu berkasih sayang. Tidak beriman tu buat kurungan di atas dia, tulis dulu tidak sempurna iman. Tulis dia. Demi Allah, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu berkasih sayang. Dekat perkataan tidak akan beriman tu maksudnya tidak sempurna iman. Sebab kalau tak beriman, kafir lah. Tidak sempurna iman. Baik. Aku tunjukkan pada kamu sesuatu apabila kamu lakukan akan tercipta kasih sayang. Iaitu hendaklah kamu memberi salam sesama kamu. Jumpa bagi salam. Jumpa bagi salam. Rupanya tu di antara perkara yang boleh menimbulkan kasih sayang sesama orang Islam. Nah, hadis ni kalau siapa rasa hadis ni macam mana ustaz? Kalau rasa pening dengan hadis yang kita baca tadi ni, balik nanti selok buku tengok balik hadis nombor 3. Hadis nombor 3 tu dia ulas tajuk salam. Tajuk hadis yang sedang saya baca tadi. Tengok hadis nombor 3, memang tu cerita dia lah. Memang tu matan Arab pun ada dalam kitab tu. Hadis nombor 3. Baik, selesai. Habis lah. Bab kasih sayang habis. Nombor 4. Jangan menjual jualan saudara kamu. Apa maksud dia? Menyekat peluang orang berjual beli. Seperti memujuk seorang pembeli. Ada seorang pembeli, kita pergi pujuk pembeli tersebut dalam tempoh pilihan atau perundingan supaya membatalkan pembelian tersebut. Kita pergi pujuk orang supaya cancel beli dengan orang lain. Tak suruh beli dengan orang lain, mahal. Mai beli kat aku. Ni jahatnya perangai. Ataupun dengan menjualkan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Amai beli kat aku jual harga murah. Tak suruh beli kat mereka mahal. Amai beli kat aku. Yang saya sebut di awal tadi, potong line. Siapa ada kitab, tulis terus kat tepi buku tu. Perangai suka potong line. Perangai ni buang. Orang nak beli, kita duk pergi potong line. Suruh beli kat mereka mahal. Beli kat aku jual murah. Satu. Atau dengan cara sebaliknya, ataupun terbalik pula, memujuk penjual supaya membatalkan jualan kepada seseorang atau dibeli barang itu dengan harga yang lebih mahal. Ataupun sama juga, hampir beli kat dia, hang jual kat dia, lah jual berapa kat dia, murah, hang jual kat aku beli mahal. Ni pun potong lain juga. Jual berapa, 1 juta tanah tu, ni jual kat aku beli 2 juta. Potong lain juga. Rupanya dua-dua perangai potong lain ni Islam tak bagi. Cara jual beli atau kira bicara seperti ini dilarang kerana dia boleh menyebabkan pergaduhan, mengeruhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan yang murni. Saya rasa tak payah ulas kot. Saya rasa faham dah poin tadi. Isu dia potong line, urus niaga ni pergi potong line tengah-tengah, memang orang marah. Adik-beradik pun boleh berkelayu. No? Boleh no? Boleh faham no? Tu potong line barang. Potong line barang pun orang marah. Apatah lagi potong line orang. Potong line barang, kita nak beli barang, orang potong line. Tu pun kita marah. Ni cuba bayang, potong line orang pula. Lagi orang marah.
Cuba tengok poin nombor 5. Ni potong line orang pula. Apa dia Ustaz potong line orang ni? Meminang tunang orang. Nah, yang ni pun buat nak keli belakang ni. Bererti bersikap menghalang pertunangan orang lain. Perbuatan ini memang jelas mencari kemarahan orang, memang cari gaduh. Panggil macam ni cari gaduh. Pertunangan tu apa Ustaz? Cuba tengok nah. Yang ni maksud tunang nah. Pertunangan yang dimaksudkan ialah pertunangan yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Rupanya kalau ada persetujuan, ni laki, pihak perempuan. Kalau pihak laki, pihak perempuan, mak pak laki, mak pak perempuan, mereka setuju nak bagi anak-anak mereka ni kahwin diri rumah tangga. Rupanya hak tu dikira tunang. Kalau ada kesepakatan, mereka sepakat kata nak bagi tunang, nak bagi menikah, maknanya hak tu dipanggil tunang. Walaupun tak ada lagi majlis sarung cincin, tak ada gitu, tu formality lah, formal. Tapi kalau ada persetujuan nak bagi menikah, nak bagi duduk rumah tangga, makna tu kira tunang tu. Kita booking tempah. Boleh faham tak tu? Dulu orang tua-tua, mak pak dulu duk fikir mak pak lelaki pi tanya mak pak perempuan. Dulu sama-sama depa duk kira. Lah zaman moden, lah ni hak lelaki anak dara, anak teruna dengan anak dara, depa kira sendirilah. Depa duk ngaji di universiti, dia duk mak hak ni 2-3 orang, duk kenal apa semua, duk tanya apa. Last kali tahun akhir sepakat. Kan aku nak bila habis ngaji ni nak pergi Minang, nak diri rumah tangga. Yang lelaki nak pergi Minang perempuan tu, yang perempuan pun setuju nak berumah tangga dengan lelaki ni. Tu kira tunang tu. Ada kesepakatan. Faham? Rupanya bila mereka dah sepakat nak tunang tu, tambah zaman lah anak kita kira sendiri. Sebab tu kita jadi mak bapak hari ni, kita nak menikahkan anak kita, kalau boleh tanya dulu. Tanya. Siapa-siapa ada anak nak kahwin, tanya dulu. Mak nak pergi kira hang dengan perempuan tu. Mak nak pergi kira hang dengan tu. Apa budak lelaki tu, amal tak? Tanya dulu anak dara tu. Amal tak? Mak nak fikir hang ada orang tanya dulu, hang ada orang dia malu-malu. Hang cakap tu kalau hang tak ada, mak nak fikir sana. Hang ada dia tak ada. Siapa dia? Tanya dulu pasal boleh jadi dia dah setuju dah. Kalau kata dia kata ada dah, kau dia setuju dah. Jadi kita kena ingat, kita bahasa kasar kita sebut, kena bincang balik dengan dia lah. Kalau kita pun rasa okey lah, ustaz tu bini mu 3 pun tak apa, jalanlah. Kalau tak setuju, bincanglah. Pasal mereka dah ada persetujuan. Kita tak boleh buat keras pula. Tak kira. Tak boleh. Ustaz tu tak boleh. Dak mak dah bincang dah nak kahwin dah dengan dia mak. Tak boleh. Aku nak fikir sana kak. Padahal mereka dah setuju. Dengan gopoh lah. Tu kena pandai bincang lah. Siapa ustaz tu kira buah nak keli. Kan? Buah nak beli. Kan? Tapi kalau mak pak tengok, Allah, macam ni hang pilih nak buat lelaki, mayang pun tak, apa pun tak. Mak tak setuju, mak tak restu. Bila mak pak tak restu, habis tutup buku lah. Kena ikut mak pak balik. Betul kamu nak kahwin, tapi kamu tak dapat restu mak bapak, tak usah sembang. Confirm tak bahagia, tak payah sembang. Bahasa ni kasar boleh kerak jari, memang tak bahagia. Kalau mak pak tak redha, mak pak tak restu, memang hidup susah. Tak payah sembang tajuk tu. Sebab tu kalau nak kira apa pun, sebab tu penting mesyuarat. Sebab tu Nabi sebut wala nadima man istasyara. Tak menyesal tak menyesal lah siapa bermesyuarat, bincang. Tambah nak diri rumah tangga, bincanglah dulu dengan mak pak sebelum nak bagi persetujuan kat jantan tu. Masalah lah orang buat sendiri memang masalah. Boleh faham tu noh? Bagi ada persepakatan loh. Sebab itu orang lain tidak seharusnya datang meminang. Sebab tu orang lain tak boleh masuk Bila dengar kata dia dah tunang, kita jangan duk gatai tebiang duk pergi masuk, duk try. Ustaz, try ustaz, tak boleh. Sekiranya masih dalam perundingan atau belum mencapai kata sepakat, maka tidaklah termasuk dalam larangan ini. Tapi kalau depa tak setuju pergi bertunang, baru duk pergi menengok. Hang tak pergi ke? Kita contohlah kita nak pergi menengok bahasa kita lah. Nengok no. Kita nak pergi menengok anak dara tu. Kita tahu 7 dah orang duk pergi menengok dah. Tapi anak dara tu tak bagi keputusan ni. Dia tak habaq ni dia setuju yang mana. Jadi 7 orang pergi tengok, dia tak bagi keputusan lagi. Kita bolehlah jadi yang ke-8. Pergi menengok. Boleh, tak ada masalah. Pasal apa ustaz? Tak tunang
Baru duk pergi menengok, puak tu baru pergi menengok, anak dara tu pun tak bagi apa keputusan lagi, keluarga perempuan tak bagi keputusan lagi. Kita bolehlah pergi menengok mana tahu hak nombor 8 tu rezeki kita. Kita pergi jadi rezeki kita, mana nak tahu. Boleh no? Tapi kalau dah jadi tunang orang, jangan cari pasal Boleh no? Tu saya rasa senang masyarakat kita, orang Melayu kita faham benda ni. Benda ni orang Melayu kita faham, alhamdulillah. Baik. Demikian juga apabila pertunangan itu telah dibatalkan atau peminangan itu dibuat setelah mendapat izin tunangnya. Kalau kata, ni contoh kalau kita berkenan juga anak dara tu, kenan Ustaz, saya ketak-ketak lutut Ustaz, kalau jadi menantu saya tak mau dah perempuan lain. Hak ni je saya nampak 100% perfect Ustaz. Okey? Contoh. Nak juga nak buat macam mana Ustaz? Dua cara. Nak juga gedi-gedi nak juga ni buat menantu, dua cara. Nombor 1, tunggu anak dara tu putih tunang. Tunggu dia putih tunang. Satu. Kalau dia tak putih, tak boleh, dia putih, masuk terus Satu. Ataupun yang kedua, kita tengok anak dara ni, kita sayang kat dia, kesian kat dia, nak ambil buat menantu. Tengok lepas setahun tunang, tak menikah lagi. 2 tahun tak menikah lagi. Kita pun duk tunggu siapa tak menikah lagi. Lah kali kita ambil satu cara, kita pergi jumpa tunang lelaki dah. Sembang dengan tunang lelaki dah. Mat, hang tunang dengan Sarah lah buat contoh. Hang tunang dengan Sarah tu, tahun ketiga dah ni. Bila hang nak nikah dah? Tak tahu pakcik oi. Saya ni duk makan Maggi pakcik oi, 2 tahun dah ni makan Maggi. Lepas tunang tu makan Maggi tu pun tak ada perencah. Nah abang kata memang teruk semua tu. Maggi tak ada perencah. Duk rebus Maggi je. Pasal apa? Dia kata duk simpan duit pakcik tak cukup-cukup lah. Oh, okey. Itulah kali kita pun tanya, tu hang nak biar dia macam tu sampai bila? Umur pun meningkat. Kesian kat dia. Itulah pakcik, saya pun tak tahu pakcik oi. Saya pun tak tahu buat mana. Boleh tak? Kalau pakcik kesian kat dia, kalau hang rasa lambat lagi tak tahu bila, boleh tak kalau pakcik nak fikir dia bagi kat anak pakcik? Dah pasal kesian kat dia, kalau hang setujulah, kalau hang tak setuju tak boleh lah, pasal hang tunang dia. Kalau hang setuju boleh pakcik fikir kan, bagi kat anak pakcik. Nak ambil kat pakcik tak munasabah kan, pakcik hang garang. Contoh ya marah sambil melawak budak lelaki tu kata macam ni dia kata pakcik, lah ni macam ni lah pakcik pergilah minta kat keluarga dia, pakcik pergilah hantar rombongan pergi kira kat keluarga dia. Kalau keluarga dia pun setuju, ambil lah, saya anggap ni tak ada jodoh saya lah, bukan jodoh saya lah pakcik saya redha, tak apalah pergilah. Maksudnya dia bagi kebenaran, dia habaq kat perempuan tu dan dia habaq kat pakcik ni, tak apalah pergilah. Maksudnya dia bagi kebenaran. Kalau macam tu okey baru tak berkeli. Faham tak tuan-tuan? Kalau duk pergi masuk ikut dan lagi berkeli. Kira boleh faham lah cerita ni, boleh faham no? Okey, selesai. Ni last. Hak ni lagi teruk. Tadi potong line barang orang marah. Potong line orang, lagi orang marah. Tapi gagah juga bertunang, belum lagi menjadi, kita panggil belum lagi ada ikatan. Potong line orang hak tak ada ikatan pun orang marah. Ni cerita hak seterusnya, potong line orang hak ada ikatan dah. Hak ni lagi orang marah. Agama marah, manusia pun marah. Tadi gagah potong line barang, harta boleh gagah lagi, walaupun itu dah mendatangkan kebencian. Tunang tak jadi hak lagi, tak maksud dia tak ada ikatan lagi, baru pertunangan boleh putus, itu pun dah marah. Ni cerita dah ada ikatan, kahwin, akad nikah yang sah, ada pula nak pergi rampas, potong line, lagi orang marah. Cuba tengok ni. Coba poin nombor 6. Tidak dibenarkan seorang perempuan memujuk seorang suami supaya menceraikan isterinya. Baik, ni cerita apa Ustaz? Poin yang terakhir ni kita nak bicara tentang tajuk merampas lelaki orang. Baik, yang kata rampas tu macam mana? Baik, saya sebut terus dalam bentuk contoh, ambil terus poin ni lah. Ada beberapa contoh kita bagi. Nombor 1, yang kata rampas ni apa Ustaz? Kalau kita ambil pandangan kalau dalam tak silap saya Imam Nawawi ada bahas isu ni. Imam Nawawi sebut maksud dia macam ni. Tidak boleh bagi seorang adik ipar dia cuba merampas abang ipar dia daripada kakak dia sendiri. Contoh macam inilah. Hak ni perempuan macam ni dipanggil perampas. Abang budak orang lelaki tu kahwin dengan kak, lelaki tu kahwin dengan seorang perempuan.
duduk di rumah. Masa duduk di rumah ni adik ipar yang perempuan ni berkenan kat abang ipar. Tengok saya gerak, nampak handsome. Kan? Nampak ada gaya sikit, nampak berata sikit. Adik ipar duduk di rumah, duduk cucuk. Abang cerai abang kok kahwin dengan saya. Kok saya tu malas. Kan rajin pun saya duk buat kerja di rumah ni pun saya. Ada kes-kes macam ni. Ni contohlah, nah. Tapi jangan terkejut nah. Sebab Nabi berpesan ipar ni maksudnya sangat bahaya. Ipar-ipar ni bahaya. Sebab tu pergaulan antara ipar duai dalam rumah kita tu jagalah sikit nah. Kita ada anak, kita ada menantu. Anak dengan menantu kita tu okey. Tapi adik-adik yang lain ni, adik ipar dengan abang ipar ni apa ni? Adik-adik dengan menantu kita ni. Anak-anak kita dengan menantu kita ni. Hati-hati sikit jangan tengok lajak kan. Tengok duk dengan abang ipar duk abang. Siapa dia Ustaz? Tu anak perempuan kita hak nombor 3 dengan menantu kita hak sulung. Nampak sakan sangat Ustaz, spring sakan sangat. Jaga orang lah. Kena tengok orang tu, jangan duk gagah biak tu, tak boleh. Sebab ipar ni dia mok ni maksud dia lagi bahaya. Nabi sebut alhamu mok. Ipar ni bahaya. Mok maksud dia sangat-sangat kritikal lah. Jadi adik ipar duk cucuk, cerai abang. Cerai abang kok tu malas ambil saya. Rupanya perempuan ni adik ipar ni dipanggil perampas. Macam tu. Ataupun yang kedua, yang ni pun perampas agak. Hak ni lagi senang faham lah. Perempuan ni nak kahwin dengan datuk. Contoh simple saya bagi dah hari tu. Perempuan ni nak kahwin dengan datuk. Datuk nak kahwin dengan saya boleh. Saya setuju jadi isteri datuk. Kan? Saya pun lama dah suka pada datuk. Tapi saya tak suka hidup bermadu. Jadi kalau datuk nak kahwin dengan saya, datuk ceraikan dulu datin. Cerai datin, baru kahwin dengan saya. Rupanya perempuan ni dipanggil dalam Islam jadi perampas. Boleh faham tu? Ataupun dah kahwin banyak dah. Suami tu kahwin 3. Isteri duk cucuk lelaki. Isteri ni, isteri pertama ke, isteri kedua, isteri ketiga ke, duk cucuk lelaki. Abang, kan, saya dah akan bermadu ni dah 3 tahun. Saya duk rasa makanan mau cukup duit apa semua nak kena bahagi 3 apa payah. Lah saya mau abang cerai abang kok tu. Hak pertama tu cerai abang, hak kedua cerai abang. Saya tak suka abang. Nanti nak cukup makan apa tak ada. Nanti pencin-pencin abang nombor dapat kat dia. Saya tak ada abang, saya nombor 3. Abang cerai abang dia. Saya tak mau, kalau tidak saya tak mau masak abang, saya nak buat perangai. Oi. Dia jadi nombor 3, dia duk suruh cerai hak atas. Ataupun dia jadi nombor 1, dia duk suruh cerai hak bawah dia. Saya tak mau kongsi. Dia kata sekali harta abang mati semua boleh kat depa sama. Saya tak mau. Cerai abang depa. Rupanya perempuan hak minta supaya cerai ni dipanggil perampas punya. Awak yang senyap buat kaya. Cek tengok tu, kalau ada perampas tu. Jenis perangai, dan saya bagi 3 contoh tu. 3 tu kata perampas tu. Perempuan tu jahat tu. Kalau lelaki Ustaz, sama. Mana-mana lelaki duk suruh, ni, hang minta cerai pada lelaki hang minta cerai lah. Hang main kahwin tu pun perampas tak? Sama ya. Kan? Cuma nak sebut antara lelaki dan perempuan yang mana lebih banyak isu macam ni. Sebab tu disebutkan contoh wanita. Sebab tu jaga no. Hak ni dikatakan perampas. Cuba tengok. Maksudnya, seorang perempuan tidak dibenarkan menggunakan tipu helah agar sepasang suami isteri berpisah. Orang perempuan dia tak boleh guna trik jahat dia tu supaya laki bini ada satu pasangan suami isteri ni bercerai. Dengan harapan supaya dia dapat menggantikan tempat isteri yang malang tadi. Macam kes tadi ya, cerai abang datin tu. Nak kahwin dengan saya boleh, cerai abang datin tu. Bila datuk tu ceraikan datin, dia boleh jadi datin yang baru. Macam tu lah. Perempuan ni dipanggil perampas. Seorang perempuan yang berani meminta seorang suami menceraikan isterinya, mana-mana perempuan kalau dia duduk habak kat jantan, ayah ingat lah, kalau ayah jumpa orang macam ni, ada perempuan tu main habak ni, hang ni tengok kalut sangat, teruk sangat ni, macam tak terurus ya. Kita pun dah kata, bini saya lah sibuk, jak-jak ada cucu ni, dia duduk kalut dengan cucu ya, saya pun dia tak peduli ya. Tiba-tiba perempuan tu kata, payah-payah kat, tinggal buang ya.
Cerai pun kahwin dengan saya. Hak cakap ni pula janda. Kan? Kahwin dengan saya. Buah dalam kepala siap-siap. Perempuan yang berani minta macam ni, dia perampas punya orang. Jangan ambil buat bini. Ambil buat bini ya, lepas ni hidup kita susah. Dia buat zalim kat orang, lepas ni dia susah. Ni jahatnya orang. Boleh faham tak tu? Tapi kalau janda ni kata macam ni, dia kata tak apalah abang, kalau abang rasa tak dan, kok lu sibuk, tak apalah abang kahwin dengan saya tolong urus abang pula. Saya jadi nombor 2 tak apa. Kalau hak ni bukan dak, saya buat contoh ya, ibu jangan marah nak. Ni sekadar contoh nak bagi faham. Perempuan hak jenis macam ni pula, dia kata saya jadi nombor 2 tak apa, nombor 3 tak apa, tak perlu cerai siapa-siapa, saya nak tumpang masuk dalam keluarga sekali. Ini bukan perampas. Perempuan macam ni bukan perampas, ni perempuan yang baik. Dia bukan perampas. Hak perampas minta supaya cerai hak sebelum tu. Tu baru perampas. Masyarakat kita hari ni hukum terus. Bila tengok orang jadi bini nombor 2, tanya-tanya hang isteri mu apa? Nombor 2. Dia tahu hang ni rampas lelaki orang. Bila berkeli dengan dia, dia tu bukan baik ingat pun, rampas lelaki orang. Padahal dia bukan rampas lelaki orang, dia masuk dalam keluarga tersebut. Jadi bini nombor 2, jadi bini nombor 3, jadi bini nombor 4. Dia bukan perampas. Tapi masyarakat kita terus label, ni perampas, ni perampas, ni perampas. Hak ni kita nak kenapa betul? Ada soalan? Nampak macam berasap, macam buat kaya. Tak mengaji. Tengok nah. Baik. Seorang perempuan yang berani meminta suami menceraikan isterinya yang lain adalah menunjukkan dia terlebih dahulu menggoda, berdaya, buat bagai-bagai helah, daya penarik sebelum dia berani memajukan kepada suami yang berkenaan supaya menceraikan isterinya. Nampak? Perbuatan ini dinamakan sebagai mencuri ataupun merampas suami orang. Ni baru nama rampas lelaki orang. Tengok noh, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada suasana macam ni, daripada orang-orang yang macam ni, insya-Allah. Kan orang macam ni tak boleh mengarut Mengarut. Tapi jangan takut nah. Zaman sekarang memang macam ni. Zaman sekarang memang zaman macam ni. Laki perempuan hari ni sama. Ada orang perempuan hari ni dia rasa nak hidup mewah. Jadi dia mula duk cari laki-laki orang yang mana yang sesuai, dia pi ngorat, dia pi tackle. Dalam duk tackle tu, dalam duk ngorat tu, dia duk suruh laki tersebut ceraikan bini dia. Tu yang lah bercerai banyak lah ni. Saya sembang dengan sahabat saya di orang pejabat agama. Dia sebut hari ni anak-anak muda banyak cerai. Banyak cerai. Bila tanya isu apa, dia kata nombor 1 sekali, isu macam-macam lah, tapi nombor 1 sekali, orang ketiga. Orang ketiga. Rupanya jantan tu ada orang ketiga ataupun perempuan tu ada orang ketiga. Kadang ada agak orang perempuan, dia kahwin dengan suami dia tak boleh bagi macam-macam kemewahan. Lah kali dia buat apa Ustaz? Dia baik dengan jantan lain pula. Jantan tu pula laki orang lain pula. Baik apa semua, ambil ni keluar jalan apa semua sekali. Yang perempuan ni bila balik rumah dia minta cerai kat laki, minta cerai kat laki. Ni pun jahatnya orang lah. Dan nak kata kat perempuan saja pun tak boleh. Pergi balik sama lah. Laki perempuan macam. Dan tu mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Allah Ta'ala selamatkan kita. Kalau boleh biarlah rumah tangga kita, anak-anak menantu kita tak ada yang perangai macam ni. Doa lah pada Allah. Tak ada cara lain, kena doa lah. Zaman ni lah zaman kena doa banyak. Minta lah pada Allah, Allah selamatkan kita semua. Kalau ada seorang sakit kepala, no? ada tak payah cerita, tapi nak sebut realiti lah ni memang berlambak gitu. Ayah-ayah yang mana pernah kena, ada orang duk main morat, duk main apa, kita tertewas dengan pujukan dia, dia boleh faham poin ni. Memang rumah tangga masalah. Ayah-ayah, ibu-ibu ada anak yang alami suasana macam ni, kita boleh tengok. Anak yang tak ada masalah, tak merapu sangat, kita tengok dia hidup okey, laki bini tu okey. Tapi anak yang ada masalah macam ni, boleh tengok rumah tangga dia jadi macam mana. Memang jadi tak elok. Punca dia apa? Boleh jadi ada jantan lain jahat ataupun ada betina lain jahat. Jenis ni tak layak panggil orang, panggil betina ataupun jantan. Poin nombor 7 ni nak sebut
betina macam ni, jantan panggil huduh macam ni orang jahat, orang yang jenis tamak. No, itu kita tak baca lah, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan kita dapat ambil sikit faedah daripada perbincangan kita hari ini. Bulan depan syok, bulan depan sikit lah. Tapi ibu-ibu mai lah. Pasal hak ni ibu-ibu kena mai, ayah-ayah pun kena mai. Pasal bini kita duk buat kelaku ni banyak di rumah. Apa dia Ustaz? Tajuk bulan depan, mengambil harta suami tanpa izin. Boleh tak boleh? Lepas tu ibu-ibu buang sikit nak kefahaman. Fahaman ni buang nak. Ada orang kata Ustaz, duit laki, duit bini. Duit suami, duit bini. Duit bini, duit bini. Abang dia apa betul je tu. Siapa kata duit suami, duit bini? Dah. Duit suami, duit suami. Duit isteri, duit isteri. Duit suami yang diberikan pada isteri, duit suami yang suami tu bagi kat bini, tu baru jadi duit bini ya. Kalau dia tak bagi Ustaz, jangan duk pergi buka dompet ambil ikut suka. Awak senyap awak ya. Bulan depan kita mengaji. No, insya-Allah. Balik nanti selak-selak balik, tengok baliklah isu menega tadi, isu tunang tadi. Tengok-tengok balik isu buruk sangka awai tadi tu, pakat-pakat tengok balik nak, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As.